Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. So, video kali ini adalah video sambungan daripada video ke-8, yang mana video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara pengiraan ROI dan juga payback period. Okay, ini adalah salah satu contoh soalan yang macam saya terangkan dalam video yang ke-8. So, data yang ada di dalam table inilah yang kita akan gunakan di dalam pengiraan. So, untuk pengiraan biasanya sebelum ni saya akan tunjuk secara manual. So, kali ni saya akan tunjuk dengan menggunakan Excel. Okay, data yang ada dalam table ni saya copy dan saya masuk ke dalam Excel. Okay, ini adalah dia punya soalan ataupun data. So, macam mana kita nak kira ROI dan juga payback period. Okay. Yang pertama, daripada data yang kita ada, first kali awak kena buat satu table dengan mengandungi ada 4 elemen. Yang pertama adalah baseline light bulb. Yang kedua, change cost per year, berapa kos pertukaran dalam setahun. Electricity cost per year, kadar penggunaan elektrik selama setahun. Dan yang keempat adalah baseline operation. Baseline operation adalah hasil tambah ataupun jumlah di antara baseline light bulb, change cost per year dan juga electricity cost per year. Okay, so ni saya dah buat contoh perkiraan, tapi saya padam semula untuk saya tunjukkan kepada anda macam mana nak kira. Okay, yang pertama, baseline light bulb. So untuk incandescent, baseline light bulb ni adalah kos asal yang kita perlukan untuk memasang lampu ataupun menthol jenis incandescent. So macam mana nak kira? Kalau kita tengok data di atas, amount of light bulb adalah 100 pieces. Dan untuk incandescent, harga bagi sebiji menthol adalah RM10. So bermaksud baseline light bulb untuk incandescent adalah ringgit Malaysia 10 darab 100 pieces sama dengan RM1,000. Okay. Yang seterusnya, change cost per year. Berapakah kos pertukaran yang kita perlu keluarkan dalam masa setahun? Kalau awak tengok dekat data ke atas ni, untuk menthol incandescent, change per year bermaksud dua ni adalah awak perlu tukar 2 kali setahun. Okay. So berapa kos yang awak kena keluarkan? So harga sebiji menthol adalah RM10 darab dengan 100 pieces darab 2, sebab setahun awak kena tukar 2 kali, sama dengan jumlahnya adalah RM2,000. Okay. Seterusnya, kadar penggunaan elektrik selama setahun untuk menthol incandescent berapa? Okay. Right. Awak ada 100 pieces. Okay. Awak ada 100 pieces menthol didarabkan dengan berapa energi per light bulb. Okay. Tenaga yang digunakan bagi sebiji menthol. Jadinya kalau untuk incandescent adalah 0.006 kilowatt didarabkan dengan tarif per kilowatt berapa sen. So kat sini tarif per kilowatt adalah 30 sen. Jadi awak kena darab 30 sen. Dan berapa jangka masa penggunaan selama setahun. Kalau awak tengok balik dekat dia punya info kat atas ni, kedua-dua menthol ni digunakan selama 10 jam sehari selama 350 hari. Okay. So bermaksud dalam masa setahun, kadar penggunaan menthol tersebut adalah selama 3,500 jam. So macam mana boleh dapat 3,500?
Okey, sehari kita pakai selama 10 jam. Okey, sehari. Dan setahun 350 hari. Okey. So, biasanya setahun 365 hari. So, bermaksud ada 15 hari yang lampu ini tidak digunakan. So, macam mana kita nak dapatkan dunia total usage? Kadar penggunaan dalam sehari didarabkan dengan berapa lama tempoh penggunaan. So, 350 didarabkan dengan 10, kita akan dapat 3,500 jam. So, kat sini awak darab dengan 3,500 hour. So, jawapannya adalah 6300. Okay. So, masing-masing boleh kira. Okay, 6300. Kalau ni saya silap ni 0.06. Okay. So, baseline operation adalah jumlah keseluruhan bagi ketiga-tiga ni tadi. So, awak just tambahkan saja RM1,000 tambah RM2,000 tambah RM6,300. So, jumlah kos yang anda perlu keluarkan dalam masa setahun untuk mantle ataupun lampu incandescent ni adalah sebanyak RM9,300. Okey. RM9,300. Ini untuk mantle incandescent. Macam mana pula untuk mantle LED? So, cara pengiraan yang sama, mungkin dari segi harga dan juga energy usage per light bulb sahaja yang berbeza. Okey. So, kita kira untuk LED Okey. Baseline light bulb untuk LED. Okey, harga sebiji adalah RM30 didarabkan dengan 100 pieces. So, jumlahnya adalah RM3,000. Yang kedua, change cost per year. Kos untuk pertukaran dalam masa setahun kosong. Sebab apa kosong? Kalau awak tengok balik dekat info kat atas ni, dalam masa setahun, bila awak guna lampu LED, awak tak perlu tukar pun. Compare dengan mantle incandescent. Dalam masa setahun, 2 kali awak kena buat pertukaran mantle tersebut. Okay. So, seterusnya adalah electricity cost per year. Okay. Awak ada 100 pieces mantle, didarabkan dengan berapa energi yang digunakan untuk lampu LED. Lebih rendah berbanding dengan incandescent. So, untuk LED adalah 0.009 kW didarabkan dengan kadar tarif 30 sen, sama dengan incandescent, dan didarabkan dengan kadar penggunaan pun sama juga, 3,500 jam. So, jawapannya adalah 945. Dan baseline operation adalah hasil tambah bagi ketiga-tiga elemen ini untuk mantle LED. RM3,000 tambah RM945. So, jumlah kos yang anda perlu keluarkan jika anda menggunakan mantle LED hanyalah sebanyak RM3,945 sahaja. So, kat sini awak nampak dia punya perbezaan dia antara kos yang anda perlu keluarkan untuk mantle incandescent dalam masa setahun sebanyak 9,500 berbanding dengan LED dalam masa setahun juga, tapi hanya 3,945 sahaja. Okey. Okey. So, daripada data ni, macam mana kita nak kira ROI dan juga payback period?
Okay. So untuk mengira ROI kita perlu tahu dulu berapa total profit dan berapa total investment. Okay. Total profit adalah jumlah baseline operation sebelum ditolakkan kepada jumlah baseline operation selepas kita menukarkan lampu. Okey, so bermasuk kat sini RM 9300 ditolakkan dengan RM 3945 sama dengan RM 5358. Sorry, salah. 5355. Ini adalah jumlah keuntungan yang anda dapat dengan menukarkan lampu incandescent kepada lampu LED. Okey. So jumlah pelaburan yang anda perlu keluarkan adalah awak ambil daripada nilai baseline light bulb, iaitu RM 3000 daripada LED ditolakkan dengan kos asal sebanyak 1000 sama dengan RM 2000. Okey. So, bila awak dah dapat total profit, awak dah dapat total investment, barulah awak boleh kira ROI dan juga payback period. So, bila awak perasan dekat sini, okay, saya highlightkan sikit. Okay, kalau awak perasan, formula untuk mendapatkan ROI adalah total profit bahagi total investment. Okay. Tapi bila awak tengok formula untuk payback period, total investment bahagi total profit. So, bila awak perhatikan, formula hanya terbalik, diterbalikkan sahaja. Okay. So, ini saya padam dulu. Padam dulu. Alright. So, kita akan kira ROI dulu. So, ROI adalah return of investment. Formulanya adalah total profit bahagi dengan total investment. So, total profit awak berapa? So, kat sini. Sebanyak 5355 bahagi dengan total investment. Total investment awak adalah sebanyak 2000. So, awak akan dapat, ini adalah ROI anda. Macam saya kata dalam video sebelum ni, jika ROI anda adalah melebihi 100%, bermaksud pelaburan yang anda buat adalah menguntungkan. So, kalau awak tengok jawapan di sini, 267.75%. Terang-terang dia dah tunjukkan investment awak buat tu adalah menguntungkan. Okay, kalau awak tak kira sampai habis sampai sini pun tak apa, awak tengok pada result pada baseline operation. Sebelum tukar mentol, awak kena bayar 9,300 setahun. Selepas tukar mentol, awak perlu hanya bayar RM3,945 sahaja setahun. So, kat sini pun kita dah boleh predict, kita dah boleh anggarkan bahawa pelaburan yang kita buat ni adalah pelaburan yang menguntungkan. Okay. So, seterusnya adalah payback period. Sama juga dengan ROI, cuma formula saja terbalikkan. So, payback period sama dengan total investment bahagi total profit. So, total investment adalah sebanyak RM2,000 dan total profit adalah sebanyak RM5,355. Okey. Ini adalah dia punya payback period. So, yang mana payback period ni adalah kadar jangka masa yang diperlukan untuk kita dapat balik jumlah pelaburan yang kita telah keluarkan. So, daripada pengiraan ni, selama 0.737 tahun, okay, masa yang diperlukan untuk awak dapat balik awak punya modal. So, kalau 0.373 tahun awak convert kepada bentuk bulan,
ataupun hari. So macam mana nak buat? Okey, 0.373 awak darab dengan 365 hari. Okey, awak akan dapat 136.145 hari. So selama 136.145 hari untuk awak dapat balik awak punya modal yang awak telah keluarkan. So daripada 136.145 hari ni, macam awak nak convert kepada dalam bentuk bulan ataupun hari? So average satu bulan adalah 30 hari. Okey. So 136.145 awak bahagi dengan 30. So lebih kurang 4.538 bulan. Okey. Ataupun kalau saya mudahkan lagi, dia punya bentuk jawapan ni 4 bulan 15 hari. Okey. 4 kita tahu 4 bulan. Macam mana saya boleh dapat 15 hari ni? Okey. 4.538 ditolak dengan 4, awak akan dapat jawapan 0.538. So 0.5 kita ambil bundarkan 0.5 bulan. Sebulan 30 hari, darab dengan 0.5 dapatlah 15. So inilah cara pengiraan untuk mendapatkan nilai ROI dan juga payback period. Okey, so saya harapkan awak boleh familiarkan dengan cara pengiraan ni, dan tak mustahil dia akan keluar dalam awak punya soalan final. Mungkin dalam bentuk yang sama menggunakan lampu, cuma harga yang berbeza, mungkin bilangan electricity tariff dan juga change per year. Ataupun boleh juga dia keluar dalam bentuk soalan, bukan dalam bentuk mentol ataupun lampu, mungkin kipas ditentukan kepada aircon. Okey, bilangan lampu daripada 100 kepada 50 mungkin. So tapi basic pengiraannya adalah yang ini, hanya ada 4 ini sahaja. So bila awak dah dapat jawapan daripada pengiraan 4 elemen ni, awak akan dapat dia punya total investment dan juga total profit. Dah dapat jumlah total investment dan juga total profit, barulah awak boleh kira untuk ROI dan juga payback period. Okey, so ini adalah contoh pengiraan. Saya nak awak cuba buat, dan insyaAllah saya akan bagi 1 ataupun 2 soalan berkaitan tentang pengiraan ROI dan juga payback period ini. Mungkin bentuknya yang lain. Okey, so selamat mencuba.